Hai, nama saya Nur Syamimi binti Awang. Saya akan menjelaskan tentang keselamatan di bengkel kemahiran hidup di sekolah. Bengkel kemahiran hidup merupakan bilik yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan pertukangan, elektrikal dan pelbagai peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran secara praktikal. Semua penghuni sekolah, terutama sekali pelajar, mestilah mengetahui langkah-langkah keselamatan semasa berada di bengkel kerana terdapat banyak alatan tajam seperti paku dan gergaji yang boleh menyebabkan kecederaan. Justru, para pelajar serta guru disarankan untuk mengikuti langkah-langkah keselamatan berikut. Pertama, dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Kedua, kemaskan pakaian sebelum memulakan kerja serta memakai pakaian yang sesuai semasa melakukan kerja-kerja bengkel. Ketiga, gunakan kasut bertutup dan bertapak getah semasa bekerja di dalam bengkel. Keempat, bagi pelajar yang berambut panjang, rambut mestilah diikat dengan rapi supaya tidak mengganggu kerja-kerja bengkel yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nara binti Ahmad. Saya akan menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan keselamatan dalam kelas. Pertama sekali, memastikan alat pemadam api dalam keadaan yang baik dan berfungsi supaya apabila berlaku kecemasan yang tidak diingini, ia dapat digunakan dengan betul. Kedua, memastikan kelas dalam keadaan bersih dan kemas seperti menyusun meja supaya tiada halangan di laluan. Ketiga, memastikan peralatan elektrik berada di tempat sepatutnya dan dalam keadaan baik supaya tidak berlaku renjatan elektrik. Seterusnya, memastikan peti pertolongan cemas berada di setiap kelas supaya ia dapat digunakan di waktu kecemasan. Akhir sekali, memastikan semua perabot seperti kerusi dan meja berbucu bulat supaya ia dapat mengelakkan kemalangan dan kecederaan kepada murid jika terlanggarnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Marisa Sarafinas binti Wan Abdul Jalil. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang keselamatan di padang sekolah serta peti pertolongan cemas. Para pelajar perlu memakai pakaian yang bersesuaian ketika melakukan aktiviti sukan dan senaman seperti baju sukan serta memakai kasut. Jika terdapat sebarang kemalangan atau kecemasan, pelajar perlulah segera memberitahu kepada cikgu. Para pelajar tidak dibenarkan berada di kawasan padang sekolah ketika hujan, lebih-lebih lagi jika adanya ribut atau petir. Peti pertolongan cemas juga perlu ada di setiap kelas dan juga di tempat sakit iaitu sick bay supaya dapat merawat pelajar yang mempunyai luka ataupun kecederaan secara tiba-tiba. Antara barang yang ada di dalam peti pertolongan cemas ialah kain andu 3 segi, kain pembalut luka, kain pembalut elastik, kapas, gunting, pin, ubat cuci luka, ubat sapu luka, minyak dan juga glove iaitu sarung tangan. Assalamualaikum, hai semua. Nama saya Siti Nur Atikah binti Pak Yaakob dan ini saya ingin menerangkan berkenaan keselamatan di tandas sekolah. Jadi yang pertama sekali, kita harus memastikan bahawa lantai sentiasa bersih dan kering. Yang kedua, kita haruslah sentiasa memastikan bahawa paip air, sinki dan juga pam tandas sentiasa dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, pihak sekolah seharusnya memastikan bahawa di dalam tandas pelajar tidak mempunyai sebarang pencuci yang bertoksik kerana ia sangat membahayakan kesihatan pelajar. Dan yang terakhir sekali, pihak sekolah juga harus sentiasa menyediakan pengalas kaki yang sesuai di dalam tandas supaya pelajar tidak tergelincir ketika hendak masuk ke dalam tandas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Azira binti Wan Abdullah
terdapat pelbagai risiko kemalangan yang boleh berlaku di dalam makmal. Untuk mengelakkan berlakunya kemalangan tersebut, ia memerlukan penjagaan keselamatan yang rapi dan tersusun. Antara peraturan penting keselamatan di dalam makmal adalah seperti berikut. Yang pertama, ikut arahan. Sama ada ia mendengar pengajar atau penyelium makmal anda atau mengikuti prosedur di dalam buku, ia adalah penting untuk mendengar, memberi perhatian dan membiasakan diri dengan semua langkah-langkah dari awal hingga akhir sebelum anda memulakan eksperimen. Jika anda tidak jelas mengenai mana-mana tempat atau mempunyai soalan, terus ajukan soalan kepada mereka yang bertanggungjawab. Yang kedua, berpakaian yang baik sebelum memasuki makmal. Ini terdiri daripada peraturan keselamatan kerana pakaian anda adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kemalangan. Anda mestilah memakai kasut yang bertutup, seluar panjang dan mengikat rambut anda supaya tidak jatuh ke dalam api atau ke dalam eksperimen anda. Pastikan anda memakai pakaian perlindungan seperti kod makmal, cermin mata, sarung tangan dan lain-lain jika perlu. Seterusnya, jangan makan atau minum di dalam makmal sains. Terdapat terlalu banyak risiko untuk makanan anda tercemar. Anda mungkin memegangnya dengan tangan disalut dengan bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Fatin Syafiqah binti Tengku Syahri. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang pemakaian pelitup muka dan penggunaan sanitizer. Seperti mana yang kita tahu, sekolah merupakan tempat yang agak berisiko untuk jangkitan mengenai respirasi. Saya akan terangkan tentang biological hazard atau lebih dikenali sebagai bahaya biologi. Bahaya biologi merujuk kepada organisma atau bahan organik yang dihasilkan oleh organisma yang berbahaya bagi kesihatan manusia. Ini termasuk parasit, virus, bakteria, kulat dan protein. Jadi, saya akan terangkan tentang 3 laluan masuk mikroorganisma ke dalam badan kita. Yang pertama, melalui sistem pernafasan. Yang kedua, penghantaran melalui hubungan dengan cecair badan yang dijangkiti. Dan yang ketiga, bersentuhan dengan objek yang tercemar. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengatasi masalah jangkitan respirasi ini. Antaranya ialah yang pertama, semua pelajar maupun guru seharusnya memakai pelitup muka yang terdiri daripada 3 lapisan. Dan yang kedua ialah pelajar dan guru seharusnya mematuhi amalan kebersihan diri. Dan yang terakhir sekali, pada pelajar dan guru haruslah menggunakan hand sanitizer apabila hendak bersentuhan dengan objek-objek yang lain kerana hand sanitizer adalah alternatif untuk memastikan tangan bersih ketika tiada air dan sabun. Dan yang kedua ialah hand sanitizer juga ia dapat menjaga kebersihan dan dapat mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat.